Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اما بعد. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih lagi diberikan kekuatan, diberikan kesabaran untuk kita hadir, untuk kita berqiyam Ramadan, untuk kita merealisasikan cita-cita kita menggapai malam Lailatul Qadar insya-Allah. Saya doakan tuan-tuan dan juga untuk diri saya supaya kita terus istiqamah sehinggalah di penghujung Ramadan insya-Allah. Tajuk yang diberikan kepada saya pada malam ini adalah berkaitan dengan bebas daripada azab neraka. Tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW pada penghujung ataupun pada fasa yang terakhir Ramadan, Nabi membuat pecutan terakhir. Ibadat Nabi pada fasa yang terakhir ini tidak sama seperti mana fasa yang pertama dan fasa yang kedua. Fasa yang terakhir ini Nabi SAW lebih fokus, dan biasanya Nabi akan beriktikaf di masjid semata-mata untuk mendapatkan ataupun untuk menemui malam Lailatul Qadar. Tetapi daripada apa yang diusahakan untuk mendapat malam Lailatul Qadar itu adalah sebenarnya untuk kita mendapat nikmat jannah ataupun nikmat syurga yang Allah janjikan kepada kita. Dengan kita beramal saleh, barulah kita akan dapat menjadi ahli syurga. Dalam masa yang sama, dalam kita nak menjadi ahli syurga, kita kena tahu juga apakah ciri-ciri yang menyebabkan seseorang itu tercampak ke dalam neraka. Mungkin sebelum ini kita selalu disebut tentang neraka dan kita rasa takut berkenaan dengan neraka. Cuma pada malam ini saya akan bawakan gambaran yang lebih mendalam tentang neraka daripada suratul Al-Mulk. Dalam suratul Al-Mulk bermula daripada ayat 6, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walillazina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir." Bagi orang-orang yang kufur ataupun golongan yang kufur kepada Tuhan mereka, lahum azabu walillazina kafaru birabbihim azabu jahannam. Bagi orang golongan yang kufur dengan Tuhan mereka, bagi mereka adalah azab jahannam. Azab jahannam yang Allah janjikan kepada golongan yang kufur. Siapakah golongan yang kufur? Golongan yang kufur ini diketuai oleh Iblis. Iblis adalah makhluk yang pertama yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menjanjikan kepadanya neraka. Tetapi Iblis telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia menyesatkan manusia dan jin. Jadi orang yang akan mengikut iblis nanti masuk ke dalam neraka adalah manusia dan jin. Dan ketiga-tiga inilah yang termasuk dalam golongan yang telah kufur kepada Tuhan mereka, iaitu kufur kepada Allah. Mereka ini nanti akan menjadi
ahli neraka, mereka akan diazab di Jahannam. Apakah maksud Jahannam? Jahannam ini di dalam Qamus Al-Muhit didefinisikan sebagai satu telaga yang amat dalam dasarnya. Satu telaga yang kita tak tahu berapa saiznya, berapa besar, tetapi disifatkan yang tersangat dalam, ba'idatul qar'i. Okey, disifatkan sangat dalam, dan Nabi SAW menyifatkannya dengan lebih detail. Di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu hari Abu Hurairah dan para sahabat duduk bersama Rasulullah SAW. Beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iza sami'a wajbatan, tiba-tiba mereka mendengar satu bunyi yang sangat kuat, satu dentuman yang sangat kuat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tadruna ma hadza, adakah kamu mengetahui apakah bunyi itu? Maka para sahabat mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui apa yang daripada bunyi yang didengar tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan. Rasulullah mengatakan, hadza hajarun yurma bihi finnar, itulah batu yang telah dilemparkan ke dalam neraka. Fi sab'ina kharifa, sejak 70 tahun yang lalu. Nabi kata bunyi yang kuat itu sebenarnya adalah batu yang telah dicampakkan, yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam sejak 70 tahun yang lalu, dan Nabi mengatakan dia baru sampai ke dasar Jahannam. Tuan-tuan, neraka tidak dapat diukur dengan ukuran, tetapi neraka diukur dengan masa. 70 tahun, tuan-tuan. Satu keadaan yang mengerikan apabila seseorang itu masuk ke dalam neraka. Sebagaimana kita melihat lautan yang dalam, bila kita semakin masuk ke dalam dasarnya, kita tidak akan nampak apa-apa. Begitulah juga neraka, sifatnya apabila seseorang itu masuk ke dalam neraka, neraka itu sangat gelap. Okey, kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan dalam ayat yang berikutnya, idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur, dan apabila mereka dimasukkan ke dalam neraka, azab yang seterusnya yang Allah berikan kepada ahli neraka ini, sami'u laha shahiqan, ahli neraka ini mendengar neraka itu mengeluarkan suara yang menakutkan dan yang mengerikan. Suara yang marah, suara yang berdendam dengan ahli-ahli neraka. Maksudnya telah lama dah neraka sudah ada. Neraka menunggu orang yang engkar dengan, orang yang kufur dan orang yang engkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Dendam dia terbalas pada hari akhirat nanti. Jadi bila dicampakkan ahli neraka ke dalam Jahannam, Jahannam itu akan mengeluarkan suara yang sangat menakutkan, suara yang sangat penuh dengan dendam, dan juga neraka itu menggelegak dengan begitu dahsyat. Seperti mana yang kita lihat apabila berlaku letusan gunung berapi, kita melihat lahar yang keluar daripada gunung berapi, itu pun sudah memberikan ketakutan kepada kita. Apatah lagi bila diukur nisbah api neraka dunia. Kalau di dunia ni yang paling panas adalah, mungkin kita kata daripada gunung berapi, dikatakan 70 kali ganda lebih panas lagi api neraka. Kalau tuan-tuan tak takut lagi dengan neraka, saya tak tahulah nak kata apa. Okey, sebab gambaran yang Allah bagi itu sangat jelas. Dan Allah Subhanahu wa taala meneruskan lagi, takadu tamayyazu minal ghais,
neraka itu akan berpecah-pecah, terpecah-pecah kerana terlalu marah. Al-ghaiz tu maksudnya neraka dia marah. Dia melaksanakan kerja dia, menyeksa orang ahli neraka dalam keadaan marah, dalam keadaan yang mengeluarkan suara yang menakutkan, dan dalam keadaan yang api yang menggelegak, dan dalam keadaan yang gelap. So ada 4 ciri yang kita nampak pada neraka. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali sekumpulan ahli neraka dicampak ke dalam neraka, maka malaikat akan bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, tidakkah dulu masa kamu dunia tak ada orang yang memberikan peringatan kepada kamu tentang azab neraka ni? Malaikat tanya tu bukan sebab malaikat nak tahu jawapan, tapi malaikat tanya sebab malaikat nak menambahkan lagi penyesalan dan penderitaan pada ahli neraka. Kerana dulu mereka di dunia, mereka telah menerima seruan daripada para nabi dan para rasul, tetapi mereka sendiri yang engkar, mereka sendiri yang menolak ajaran Islam yang telah disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Jadi soalan itu dilontarkan kepada mereka untuk menambahkan lagi rasa penyesalan, untuk menekan lagi jiwa mereka. Mereka diseksa dalam bentuk fizikal dan juga dari sudut mental. Jadi tuan-tuan, neraka ini, kalau nak tahu pasal neraka, sangat banyak ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan detail tentang neraka, dan ini adalah salah satu daripada surah yang menceritakan tentang keadaan neraka, kemudian perihal bagaimana orang-orang ahli neraka, kehidupan mereka dalam neraka. Dalam surah-surah yang lain ada disebutkan tentang makanan orang ahli neraka, minuman ahli neraka, bagaimana mereka ini dibelenggu. Dibelenggu, dirantai, maksudnya bukan dicampak dalam keadaan yang bebas, tangan tidak terikat. Sebaliknya dibelenggu. Dalam ayat yang lain disebut apabila dalam suratul Qiyamah, apabila dia menerima buku amalan daripada sebelah kiri, maka itu adalah tanda dia adalah ahli neraka, dan malaikat terus akan mengikat dia dengan rantai yang dia perbuat daripada api neraka sepanjang 70 hasta. Memang tak boleh nak lari, tuan-tuan. Memang tak boleh nak lari. Siapakah malaikat yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk duduk jaga neraka, uruskan neraka? Malaikat yang disebut di dalam Al-Quran adalah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Malaikat az-zabaniyah yang akan duduk menguruskan neraka dan melaksanakan penyiksaan kepada ahli-ahli neraka. Mengikut Abu Lais As-Samarqandi, beliau mengatakan bahawa malaikat Az-Zabaniyah ini adalah satu makhluk yang Allah ciptakan. Dia buat kerja bukan dengan tangan, tetapi dia buat kerja dengan kaki. Sebagaimana kalau kita tengok di dunia ni, kalau orang buat kerja dengan kaki, dia akan sepak, dia akan teranjang. Begitulah malaikat yang menjaga neraka. Dia tidak akan melayan, tidak akan membelai ahli neraka. Sebaliknya dia akan sepak, dia akan terajang ahli-ahli neraka, sebagaimana kita tengok something daripada kalangan manusia. Kalau kita tengok something kalangan manusia tu, kita dah rasa takut. Tuan-tuan kena lagi takut something yang Allah ciptakan untuk ahli neraka. Jadi tuan-tuan, moga-moga dengan perkongsian yang ringkas ini dapat memberikan sedikit input, membuka satu jalan untuk tuan-tuan lebih mendalami, mengenali tentang neraka Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.